One, two, three. Action. Assalamualaikum. Hari ni kita live lagi. Alhamdulillah. Panas hari ni. Alhamdulillah. Hai, nama saya Norman. Siapa yang tak kenal, saya memperkenalkan diri. Nama saya Norman. Saya lah orangnya yang bertanggungjawab dalam bidang pemasangan tinted kereta dan rumah. Dalam bidang tinted ni, saya adalah pakar dalam bidang pemasangan dan memilih cara macam mana kita boleh tahu tinted tu sejuk atau tahan lama, tahan panas dan tahan lama, sejuk dan tahan panas dan tahan lama. Okey. Hari ni saya nak ceritakan bukan pasal tinted. Sebab tinted ni dia adalah sesuatu yang entah, saya pun tak pasti. Katanya subjektif. Yang penting adalah orang yang buat tinted tu, saya. Okey. Saya memperkenalkan diri saya lagi. Saya adalah Norman. 10 tahun lepas, saya nak cerita, benda yang saya nak cerita adalah benda yang 10 tahun lepas. 10 maybe 10 tahun lepas. Waktu tu adalah waktu saya tak kenal apa-apa pasal kereta, tinted, aircon, everything. No, tak kenal. Saya adalah betul-betul dalam bidang kedai runcit. Kedai runcit. Dan hari ni saya nak cerita pasal pengalaman saya. Dan tinted ni adalah sesuatu benda yang senang dicerita dan ianya simple. Nak cari tinted baik, pakai je lah tinted baik. Tapi yang susahnya adalah pakai je tinted baik, adakah betul-betul baik dan harganya sama. Sebab saya dah pernah nampak orang ni, dia pakai tinted ni, lepas tu harga dia 3,5. Dia pakai tinted ni, lepas tu harga dia 2,5. Lebih 100 je. Yang 3,5 ni warranty 5 tahun. Yang 2,5 ni warranty setahun. Yang orang ni setahun dah mula terang. Yang lagi seorang ni dia masih elok, masih baik. Lepas tu UV dia lebih baik. Okey. 10 tahun yang lepas, saya adalah seorang pekerja biasa dan seorang biasa. Dia adalah Norman je nama dia, bukan Norman Tinted. Dan saya adalah masa tu pakar dalam bidang susun sayur di kedai runcit. Pakar dalam bidang susun sayur di kedai runcit. Saya adalah pekerja kedai runcit sahaja dulu. Apa yang saya nak cerita adalah semasa saya bekerja di kedai runcit tu bermacam-macam pengalaman yang saya lalui. Yang pertama, macam mana dia orang buat jalankan bisnes. Yang kedua, macam mana dia nak pastikan bisnes tu sentiasa ada stok. Yang ketiga, macam mana dia buat sayur tu sentiasa segar walaupun dia dah simpan 2 hari kot. Okay. Lepas tu saya nak cerita sebab apa saya berhenti dari situ. Saya berhenti dari Wellworld tu adalah saya sebab masa tu saya masih muda. Saya masih muda. Biasalah orang bila masih umur dia masih 20 tahun, 19 tahun, macam saya dulu 19 tahun, 20 tahun, dia adalah dalam keadaan fikir tentang masa depan dia. Macam saya lah, fikir tentang masa depan. Apa yang nak jadi dengan saya? Masa depan saya nak jadi apa? Sedangkan lulusan saya tak tinggi. Okay. Bila dah besar baru saya tahu apa yang saya buat sekarang adalah masa depan saya. Masa dulu tak tahu.
Mungkin kalau dulu saya masih kerja dekat situ, saya mungkin masa depan saya adalah kedai runcit punya peniaga lah. Lepas tu disebabkan saya tukar-tukar, yang menyebabkan saya dah jadi pemasang tinted kereta. Okay. Saya sambung belajar adalah dalam bidang otomotif. Dalam pengalaman saya dalam bidang otomotif, dia adalah mengajar saya tentang bagaimana kita nak berkawan. Dan bagaimana kita nak jadi orang yang rajin belajar. Dekat sana saya sambung belajar. Saya adalah ambil dalam jurusan mekanik dan aircon service. Okay. Tak ada kena dengan tinted mekanik dan aircon service. Dalam bidang itu, dia menjanjikan bila dah pandai boleh buka kedai. Bila saya dah pandai, dah habis belajar, saya tak buat kedai bengkel pun. Then boleh gatal. Then saya habis belajar. Then apa yang saya dapat belajar kat dalam tu adalah bermacam-macam jenis. Dari segi pergaulan dan juga enjin dan juga tinted. Okey. Sebelum saya sambung belajar tu, saya fikir apa yang saya nak jadi. Apa yang saya nak jadi adalah, dulu saya nak fikir saya adalah nak jadi orang yang paling berguna sekali. Saya nak jadi orang yang paling berguna. Maksudnya saya orang yang boleh diharap. Okey. Lepas tu dekat situlah saya belajar enjin. Okey. Enjin ni sebenarnya dia banyak jenis. Kita nak cerita pasal enjin lah. Tinted tak. Enjin ni sebenarnya banyak jenis. Dia ada single, dia ada double, apa V engine, line apa sebaris enjin. Dia ada boxer, dia ada rotary. Semua ni dalam bidang otomotif dia berfungsi sebagai enjin juga. Tapi yang membuatkan dia lain adalah design. Jadi apa yang saya nak cakap tahu sebenarnya, barang ni adalah sama je. Dia diperbuat daripada besi. Dan yang buatkan dia lain adalah design. Disebabkan design tu, dia boleh membuang masa. Maksudnya, okey, kita cakap piston berapa masa piston ke atas, dekat bawah. Okey, dia akan melalui proses atas dan bawah. Atas dan bawah tu masa dia berapa lama? Adakah 1 minit? Adakah 1 saat? Adakah 1000 kali bermasuk 1 saat? 1000 kali sama dengan 1 saat. Okey, kat situlah benda yang didesain supaya tak ada sangat pendek masanya tu, supaya perjalanan enjin tu lebih cepat. Itulah yang saya belajar, jenis-jenis enjin. Kalau jenis rotary, dia tak ada head. Dia ada head tapi dia tak ada, sangat-sangat kecil bendanya, tapi lebih laju daripada kereta 2.0. Padahal dia punya kereta tu hanya 1.3 saja, tapi kelajuan dia 2.0 disebab kelajuan dia mengalahkan 2.0 disebabkan rekaan dia menjimatkan masa pergerakan piston tu. Biasa piston 1000 kali pergerakan adalah 1 saat, tapi kalau rotary lebih ringan. Contoh, itulah dinamakan teknologi. Sebab tu benda-benda yang barang yang ada dekat enjin ni, dekat kereta ni, dia adalah sedang ada. Nampak sabun basuh pinggan kat luar tak?
dia adalah tentang jenis teknologi. Dia adalah jenis teknologi. Dan selepas habis belajar enjin, saya belajar dalam bidang wiring. Selepas wiring, saya pun dapat belajar banyak juga dalam bidang wiring. Contoh-contohnya adalah macam mana kita nak hidupkan headlamp. Sebelum pergi ke headlamp, dia ada benda yang dia gunakan adalah dinamakan relay. Selepas relay, selepas switch, relay, selepas relay, lampu. Apakah fungsi relay, saya pun belajar. Apakah fungsi fuse, saya pun belajar. Fuse adalah untuk pastikan wiring tak short. Fuse adalah untuk pastikan wiring tak short. Misal kata kalau ada tiba-tiba kena gigit tikus, lepas tu dia sama dia bercantum, dia akan berlaku lita pintas. Dan kalau dia tidak diputuskan arus tu, dia akan menyebabkan wire itu cair dan atau boleh mengakibatkan kereta terbakar. Dan fuse adalah alat dan benda yang bertanggungjawab untuk memotong arus itu. Itulah fungsi fuse. Fungsi relay pula apa? Fungsi relay adalah untuk menukar current arus rendah kepada arus yang lebih tinggi, atau arus yang lain, atau arus yang lain lah. Cara jalan dia adalah bila trigger trigger arus elektrik, dia akan membuka pintu arus lain untuk lalu. Okey, relay ni lah supaya menyebabkan lampu tu lebih terang, sebab dia akan tarik current yang pure daripada bateri terus kepada lampu. Itu fungsi relay. Dan dia dapat menjaga kos switch daripada mudah rosak. Sebab apa? Lampu adalah benda yang digunakan untuk watt yang tinggi, dan switch adalah benda yang boleh rosak kalau terlalu panas, dan dia adalah watt yang rendah. Bila dia on lampu tu tidak menggunakan sebarang relay, dia direct terus, dia akan menyebabkan switch tu cepat rosak. Sebab apa? Switch dengan lampu tidak diasingkan. Relay ni lah fungsinya untuk mengasingkan current tu, supaya switch lampu tidak termasuk dalam switch relay. Switch lampu tidak termasuk dalam current lampu. Okey, switch untuk lampu, switch untuk relay. Dan relay tu khas untuk supply lampu, dan switch adalah khas untuk supply relay. Jadi bila lampu tu on, dia akan trigger relay tu, dan relay tu on, dia akan hidupkan lampu. Jadi kalau misal kata apa-apa berlaku dekat lampu tu, mungkin short, mungkin berlaku lita pintas, dia tidak akan merosakkan switch. Okay. Itulah yang saya belajar masa Itulah yang saya belajar masa saya sambung belajar dekat sana. Kedai runcit. Daripada bekerja sebagai penyusun sayur, menjadi seorang mekanik yang pandai juga bidang wiring. Itu adalah sebahagian dari bidang wiring. Hai, Assalamualaikum Nazainal, apa khabar? Hai Izham Isa, apa khabar? Faham. Itu wiring. Okey. Tadi enjin, ni wiring. Okey, aircon.
Wiring itu sebahagian je, itu hanya wire lampu. Kita belum masuk lagi wire radio, kita belum masuk lagi wire injection. Wiring dia ada terbahagi kepada banyak bahagian. Wiring untuk apa? Okey. Zainal, Assalamualaikum. Okey, baru saya live. Sepatutnya saya live hari-hari. Lepas tu big aircon. Lepas tu saya belajar dalam bidang gearbox automatik. Saya belajar juga dalam bidang gearbox. Kalau masa dulu saya belajar tu, keluar belajar terus saya mahirkan dalam bidang gearbox, mungkin saya adalah seorang pakar gearbox. Okay. Tapi disebabkan saya habis belajar, saya tak dapat nak implement ilmu ni, saya just ada teori je. Dan teori tu sama dengan amali. Tapi kereta banyak jenis. Kita tak boleh nak cakap yang ini adalah lebih senang, yang ini adalah lebih senang macam ni. Okey. Gearbox sebenarnya ada dua jenis. Satu gearbox manual, dua gearbox auto. Dan ada yang terbaru AMT, auto manual transmission. Dia ada dua-dua. Dia ada auto, dia ada manual, dia ada transmission. Dia ada auto, dia ada manual sekaligus. Kita boleh guna auto dan kita guna manual. Dan lagi satu, dia guna gear. Okey, tapi secara basicnya gearbox auto adalah digerakkan dengan menggunakan tekanan minyak. Gearbox manual adalah digerakkan dengan menggunakan gear dan menukar nisbah gear untuk memberatkan gear supaya enjin tu boleh lajak lebih laju. Dan kita dah buka, dia ada nama benda tu gear, primary gear, secondary gear, first gear. Lepas tu ada synchronizer ring, synchronizer clip. Itu untuk gear manual. Lepas tu gear auto. Okey, gearbox auto adalah gearbox yang sangat-sangat perlu dijaga. Sebab apa? Dia 100% menggunakan tekanan. 100% menggunakan tekanan minyak. Kalau minyak tu tak pernah tukar, minyak tu akan jadi panas tau. Minyak tu akan jadi panas. Dan kalau minyak tu tak pernah tukar, dia akan melemahkan minyak tu dan akan menyebabkan gearbox rosak. Itu je lah. Lepas tu, macam mana cara jalan dia? Dulu saya ingat gearbox auto ni cara jalannya, dia tak macam mana entah, saya pun tak pasti. Saya ingatkan dia bergerak secara sendiri. Lampu gearbox menyala. Lampu gearbox menyala tu, nak tahu pasal lampu gearbox menyala kenapa? Itu teknologi baru. Dia sebenarnya bukan apa benda tu, sebab dia terlebih letak minyak, menyebabkan dia sebenarnya macam ni dia cakap. Dia bermula daripada pergerakan manual. Okey. Pergerakan manual itu adalah gabungan daripada tekanan minyak, daripada pergerakan enjin dan tekan minyak daripada kaki kita. Dia mesti nak kena sama. Kalau dia tak sama, dia akan hidup lampu gearbox tu. Itu teknologi terbaru. Dia betul-betul jaga, sebab jenis gearbox yang tak menggunakan dipstick untuk check, dia menggunakan sensor. Kalau minyak gearbox tu terlebih, dia akan hidup lampu gearbox. Tapi tak tahu lagi yang terbaru ni, tak tahu dia macam mana pattern ni buat. Macam-macam. Auto lebih kepada untuk memudahkan pengguna supaya dapat menggunakan kereta dengan rasa selesa dan tak payah fikir pasal gear untuk ditukar masa dia rendah, masa dia tinggi.
Betul. Kalau hilang bagus, kalau tak hilang tu maksudnya kalau tak hilang dia gearbox tu dia isi lebih sangat minyak. Gearbox auto. Sekarang dah yang terbaru gearbox auto macam-macam. Okey, itu saya tak dapat belajar. Dia autonya dilebihkan dia punya sistem tu. Okey. Gearbox auto. Benda yang kena jaga gearbox auto ni adalah minyak dia. Dia macam minyak enjin. Dia betul-betul menggunakan tekanan pergerakan dia. Enjin pun pergerakan dia menggunakan tekanan. Dan minyak gearbox boleh hitam, minyak gearbox auto. Dan minyak enjin pun boleh hitam. Tapi tempoh minyak gearbox untuk tukar dia lebih lama. Sekali ganda lebih lama. Kalau tak tukar, gearbox jam. Sebab apa? Minyak dia dah tak boleh serap panas. Dan minyaknya kotor. Dan dia betul-betul menggunakan tekanan untuk bergerak. Sebab tu minyak tu panas. Kalau tak tukar, bahaya. Gearbox manual tak payah. Sebab dia tidak menggunakan tekanan untuk menggerakkan gearbox tu. Okay? Dia sikit je tekanan tu untuk gigi-gigi dia. Tak macam gearbox auto. Jadi tukar minyak gearbox. Terima kasih Nazainal. Okay. Lepas tu saya ada belajar dalam bidang aircon. Aircon adalah penghawa dingin kereta. Tugas dia adalah untuk menyamankan udara. Kalau kita masuk kereta tak ada aircon, rasa macam duduk dalam oven. Tapi itu dulu. Tapi kalau sekarang cuma ada aircon aja, dia akan membazirkan aircon tu. Sebab cuaca terlalu panas ni, masuk dalam kereta lebih awal daripada aircon. Menyebabkan aircon buka maksimum pun tak rasa sejuk, tak rasa aircon. Tinted kena pasang. Okey. Aircon ni jalan dia hanya memusing, dia hanya memberi laluan gas tu masuk keluar balik. Apa fungsi kompresor? Itu adalah mainkan peranan penting. Gas tu adalah untuk menyejukkan aircon. Sifat dia adalah sensitif pada tekanan. Bila dia kena tekanan tinggi, dia akan bertukar menjadi sejuk. Bukan, saya dah lupa dah. Saya dah lupa dah. Yang saya tahu, saya servis aircon tu. Bukan lupa, dia ada ayat dia. Apa yang penting, bila dia bertemu dengan udara, gas tu akan bertukar menjadi sejuk. Dia bila bergerak ke satu ruang yang kosong, dia akan bertukar menjadi sejuk. Bila dia bergerak di dalam suatu ruang yang padat, dia akan menjadi panas. Dan dia punya sifat mudah bertukar menjadi sejuk. Okey. Dan dia berpusing sentiasa. Dia dipanaskan, lepas tu disejukkan balik, dan dipanaskan balik, lepas tu disejukkan balik. Gitu je lah sampai 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke. Itulah gas. Tapi dia ada minyak. Minyak tu lah yang perlu ditukar sebenarnya, bukan gas tu. Tapi lebih elok ditukar dengan gas sekali, sebab dia dah berjalan sekali kan. Minyak dia bergerak, memang betul-betul bergerak dalam keadaan tekanan tinggi masa dia kompres gas. Jadi tempoh untuk servis aircon ni perlu ada. Dia mungkin dalam 2 tahun sekali. Tapi secara spesifiknya dia adalah 30,000 km sekali servis. Itu dalam bidang aircon. Dan lepas tu saya belajar dalam bidang tayar. Bidang kereta, saya punya dalam bidang kereta ni banyak bahagian saya boleh bidangkan. Saya boleh buat macam-macam benda kalau ada kat kereta ni. Sebab saya belajar tayar. Penukaran tayar perlu dan wajib sekali 5 tahun.
walaupun belum botak. Okay. Sekali tukar 5 tahun sekali kena tukar, walaupun belum botak. Jadi wajib kena guna kereta tu. Kalau tidak, membazir tayar. Nanti tayar sampai 5 tahun tak pernah tukar, tayarnya dah sampai expired. Nanti dah sampai expired tayar tu, dia tak botak, tapi dia tiba-tiba meletup sendiri. Pernah tak tayar kereta orang tiba-tiba dia jalan, tiba-tiba meletup sendiri? Itu adalah tayar expired. Getah dia ada minimum, getah dia ada limit time expired, kena tukar. Ada kes sampai kena korek tayar korek lah, tayar second hand ke. Dia adalah berbahaya. Kita kena make sure tengok dia punya tarikh. Tarikh dia tak boleh kurang 2 tahun kalau second hand. Kalau dia dah lebih daripada 5 tahun, tak payah beli. Kalau dia bagi free pun tak payah ambil. Sebab safety, nyawa lebih berharga daripada tayar tu. Adakah nyawa anda berharga seperti tayar? Kan? Lepas tu saya dapat belajar, setiap bulan kena buat rotation tayar. Sebab apa kena buat rotation tayar? Yang depan kena pergi belakang, yang belakang kena pergi depan. Kenapa? Sebab apa? Empat tayar dia punya kerjanya tak pernah sama. Okay? Yang depan lebih kuat kerjanya daripada belakang. Tengok kereta tu pacu berapa. Dia kalau pacu depan, yang depan lebih banyak kerja daripada belakang. Jadi kita akan perasan tayar depan lebih cepat botak daripada tayar belakang. Jadi kita kena tukar tayar depan pergi ke belakang, yang belakang pergi ke depan. Jadi botaknya tu akan sama. Bila botak akan sama, kita tak buang duit banyak sangat. Jadi kita boleh tukar sekaligus, dan ianya tarikh yang sama, empat-empat tu 5 tahun. Lepas tu nak pakai tayar sampai 5 tahun, dia susah. Kalau alignment tak tegak, mana nak sampai 5 tahun? Kalau dah buat tayar tu sampai kangkang-kangkang, tekan kangkang tu, macam mana nak sampai 5 tahun? Memanglah fashion, tapi kan membazir. Benda boleh pakai lama, kita buat dia macam tu, duit banyak tak apa. Kan. Lepas tu tayar habis, barulah saya bekerja dalam bidang aksesori. Dan sebelum tu sebenarnya saya tak kerja terus dalam bidang bengkel. Saya berhenti bengkel. Saya berhenti dari bidang bengkel ni, dan saya kerja jaga. Okey, saya pergi berhenti bengkel, berhenti jual sayur ni, tu kerja jaga. Dan kerja jaga, dan sambunglah besok live ni. Kita end live ni besok, sambung. Sebab saya ada kerja kat dalam tu. Okay, tolong share kalau siapa yang nak share. Terima kasih kerana nak share. Sebab apa? Mungkin ada isi-isi yang anda nak tahu, dan ada orang lain nak tahu juga. Dan dianya adalah tentang pengalaman. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. Peace ya. Peace. Terima kasih kerana tengok live saya. Bye bye.